Kita orang Melayu kita laluan rempah ke laluan sutera? Kita laluan rempah. Kita laluan rempah satu lagi laluan sutera. Okey. Jadi tuan-tuan sekalian, antara yang tombang tanah-tanah Rom adalah Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis dapat ditawan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Maka ketika sampai di Baitul Maqdis, Sayyidina Umar panglima Islam jadi bertemu dengan ketua Rom, ketua agama dekat dekat Jerusalem. Ketua agama tu kata, aku ada satu berita ni. Tapi berita ni aku nak berbincang dengan orang nombor satu Islam, iaitu Omar. Panggil Omar daripada Madinah. Itu Sayyidina Omar datang dari Madinah pergi ke Jerusalem. Rupa-rupanya Baitul Maqdis adalah tanah wakaf. Kau jangan rampas. Dan orang Islam tahu benda itu. Maka kunci Baitul Maqdis diserahkan kepada Sayyidina Omar. Bermulalah tanah wakaf daripada syariat Nabi Isa dan Nabi-Nabi terdahulu diserahkan kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Baitul Maqdis kita tidak rampas. Diserahkan tanah wakaf tu. Sebab itu secara maknanya undang-undang ke secara maklum, orang Yahudi pun tahu, orang Nasrani pun tahu. Itu bukan milik, dia dah diserahkan wakaf tu kepada tangan orang Islam. Sayyidina Umar sendiri ambil. Tuan-tuan. Dan ketika itu Sayyidina Umar pun membuat satu perjanjian, dipanggil perjanjian Al-Ahdul Umariyah. Al-Ahdul Umariyah tu, okey, pendekkan cerita, perjanjian itu, orang Islam kan bayar zakat. Orang Islam bayar zakat. Orang bukan Islam, dia tak bayar zakat. Dia bayar jizyah. Kan sama-sama bayar, betul? Islam bayar zakat, yang ni tak bayar zakat. Takkan kau nak tak bayar apa-apa? Bayar jizyah. Sama-sama bayar, hak sama-sama dilindungi. Orang Islam takkan rampas apa-apa tanah orang Nasrani atau orang Rom di situ dan menghormati. Sebab itu ketika sampai dekat Baitul Maqdis, ingat tak tadi ada 3 gereja, kan? Satu tempat Nabi Isa lahir, satu tempat Nabi Isa disalib kalau ikut Kristian. Satu lagi tempat Nabi Isa diangkat ke langit, kan? Ada tiga gereja, kan? Jadi Sayyidina Umar mula-mula sampai Baitul Maqdis minta patriark, maknanya Sapienus ni, maknanya patriark ataupun padri yang jaga atau pemimpin Jerusalem ni, tunjukkan aku Baitul Maqdis. Sebab Baitul Maqdis tak ada kena-mengena dengan orang Kristian. Kan? Dia adalah orang Yahudi, kata tu masjid dia. Jadi Kristian waktu tu buat tempat pembuangan sampah. Jadi Umar perintahkan 4,000 sahabat, buka baju semua, buka serban, bersihkan kawasan Baitul Maqdis. Semua gotoro yang bersihkan daripada sampah-sampah ni. 637 Masihi. Nabi wafat tadi berapa? Atau 32 kan? 637. Buka serban, Sayyidina Umar masih buka serban. Gotong royong bersihkan, sebab Baitul Maqdis jadi tempat pembuangan sampah. Sebab orang Kristian tak ada kena-mengena, dia tak ada kaitan dengan Baitul Maqdis. Kita berebut dengan Yahudi. Yahudi kata itu tanah dia. Dia kata, kan? Jadi maknanya bersihkan. Kemudian dah bersih sampai waktu asar, Sayyidina Umar kata jom kita sembahyang. Jom sembahyang sama-sama menghadap ke arah Kaabah. Mula-mula tempat Nabi Isra Mi'raj, Nabi kan sembahyang menghadap ke Kaabah. Tempat itu dipanggil sebagai Masjid Omar yang pertama. Masjid Omar yang pertama dekat dalam Baitul Maqdis. Sebab itu dekat Baitul Maqdis tu ada satu Masjid Omar. Itu tempat mula Sayyidina Umar mula-mula bersihkan. Kemudian esoknya Sayyidina Umar diajak berjalan tengok kepada gereja Holy Sepulchre. Holy Sepulchre tu tempat, kalau ikut Kristian, tempat Nabi Isa kena salib tu, kan. Jadi sampai waktu asar. Jadi seorang sahabat azan asar. Maka padri kata, tak apa, silakanlah sembahyang dekat dalam gereja. So Umar kata tak. Kalau aku sembahyang kat sini, takut nanti orang Islam akan cakap, oh Umar pernah sembahyang kat sini, so gereja ni kita punya. Maka orang Islam akan rampas gereja ni. Aku tak nak. Maknanya aku hormat. So Umar langkah 40 langkah. Kemudian sembahyang di situ. Kemudian tempat itu dijadikan Masjid Omar yang kedua. Jadi Masjid Omar yang kedua ni ada dalam Jerusalem. Kan? 40 langkah sungguh, tuan-tuan sekalian. Saya kalau bawa orang-orang ke sana, dekat pintu Holy Sepulchre tu, saya kata jom kita langkah 40 langkah, tapi besar-besar sikit lah. Sebab Saudara kan besar, kita orang Melayu kan kecil-kecil, kan. Sebab 40 langkah sungguh, 40 betul-betul kat pintu Masjid Omar. Kan? Masjid Omar maknanya yang kedua. Esoknya orang-orang Rom yang berada di Jerusalem maknanya ajak Sayyidina Umar untuk pergi ke
Church of Nativity dekat Baitul Laham. Baitul Laham tu lebih dalam 20 km lah. Pergi ke sana, sampai juga sampai waktu asar. Waktu asar, tak apalah, silakanlah untuk sembahyang. So kata tak, aku hormat. Aku takkan sembahyang Nabi juga, aku hormat tempat sembahyang kau. Maka Sayyidina Umar ambil satu batu, kan? Dia baling batu tu. Dia baling, tempat jatuh tu, maka dia kata, jom sama-sama kita sembahyang kat sana. Di depan Holy Sepulchre tu ada Masjid Omar yang ketiga. Kan? Jadi kalau tuan-tuan pergi sana, tuan-tuan boleh tengok jauhnya Sayyidina Umar baling tu. Sayyidina Umar tu besar kan. Nampak lagi macam berapa meter, kalau ikut meter dia berapa saya ingat dekat hampir 500 meter lah. Kan? Mungkin kurang lebih tu sikit macam tu. Boleh bayanglah kalau tangan dia dengan besar, Sayyidina Umar kan kena besar. Dia baling tu, jom sembahyang situ. Itu Masjid Omar yang ketiga. Jadi kalau orang tanya, ada berapa Masjid Omar sekitar Baitul Maqdis? Kan? Ada 3. Satu dekat dalam Baitul Maqdis Aqsa, satu dekat Jerusalem, dekat Holy Sepulchre, satu lagi dekat apa nama? Dekat Baitul Laham. Okey? Sign Sayyidina Umar jamin kau bayar jizyah, jamin keselamatan. Jadi dipersaudarakan orang Rom dan orang Arab, dipersaudarakan. Dan kemudian Islam ni datang, dia bukan nak menjajah tau. Islam ni batu tak pernah, Islam ni dia ada istilah sebagai dipanggil apa nama, kalau British ke datang kan dipanggil sebagai penjajahan, colonize kan. Tak pernah Islam tu kata dia colonize. Maknanya Islam datang jamin keselamatan. Dan apabila orang tu, dan apabila nampak keadaan Islam, orang Rom banyak ramai-ramai banyak masuk Islam. Macam orang Parsi lah. Orang Parsi kan lepas Islam dapat menawan Parsi kan ramai-ramai masuk Islam. Orang Parsi. Jadi ramai-ramai masuk Islam, ramai-ramai Islam. Maka mereka duduk. Tapi ada juga baki-baki yang mereka tu maksudnya masih lagi agama Nasrani lah. Dan tuan-tuan berlalu masa, belum masa, akhirnya orang Rom ni pun sudah meninggalkan bahasa dia dah. Pun dah cakap Arab juga. Kan? Jadi apabila dah bercakap Arab, dah berbudaya Arab, dah kira macam orang Arab lah. Cuma agama je bukan Islam. Duduk sama-sama kat Baitul Maqdis. Orang Bani Israel tak ada. Ingat tadi, Bani Israel kena halau daripada Jerusalem, tahu apa? Siapa ingat tadi? 70 Masihi. Ingat tadi kan? Dia tak ada. Tak ada. Sampailah tuan-tuan sekalian duduk sama-sama pada tahun 1099. 1099, orang-orang Nasrani daripada Eropah datang ke Jerusalem, tawan Jerusalem, sembelih orang Islam seluruhnya, 70,000 orang dekat Baitul Maqdis. Kan? Tuan-tuan sekalian, dalam badan kita ni, darah kita kan lebih kurang 8 pint, ataupun kalau orang ASEAN 4 liter kan, 4 liter ke 5 liter kan. Tuan-tuan boleh tak bayang, katakan 5 liter lah nak senang kira kan. 70,000 kali 5 liter. Berapa banyak tuan-tuan sekalian? Siapa cikgu matematik ke depan ni? Apa? 7 kali 5 apa? 35 kan? 350,000 liter darah dekat Baitul Maqdis. Disembelih semua 70,000. 1089 atau 1099. Nanti berlaku apa di Jerusalem. Maka tentera salib daripada Eropah menguasai Jerusalem. Kan? Jadi orang-orang sama ada orang-orang Islam atau orang Nasrani yang Arab ni memang sangat-sangat susah tuan-tuan sekalian. Maka datang satu orang pemimpin. Nama pemimpin ni Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Aduh, apa kepanjang nama tu salingnya tuan-tuan sekalian. Nuruddin Mahmud Az-Zanki. Nuruddin Mahmud Az-Zanki ni dia gerakkan satu perjuangan untuk membebaskan Baitul Maqdis. Dia buat 2 buah mimbar. Dia bernazar, kalau aku berjaya bebaskan Palestin, aku nak wakafkan mimbar ni, satu kat Masjid Aqsa, satu lagi kat Masjid Nabi Ibrahim kat Hebron. Mimbar tu memang istimewa. Dibuat secara pasak dan tanggam, tak ada paku. Betul, nanti adalah kalau kita sesi lain kita ceramah penglibatan orang Melayu kan dalam pembuatan pada ketika itulah. Saya tak nak obses sangat macam orang Melayu datang sana ke, tapi nanti kita boleh bincang dalam bab mimbar Al-Aqsa saja. Sebab bunga-bunga daripada Nusantara. Tuan-tuan muslim-muslimat sekalian, tapi Syekh Nuruddin Mahmud Az-Zanki tak sempat membebaskan Aqsa. Dia meninggal syahid pada 1174 Masihi. Tak sempat. Meninggal dia 1174 Masihi. Maka perjuangannya diteruskan oleh anak muridnya Salahuddin Al-Ayyubi. Dan tuan-tuan sekalian, bermulalah perjuangan yang lebih lagi agresif
daripada Salahuddin Al-Ayyubi sehingga Salahuddin dapat mengalahkan tentera salib pada 1187 Masihi. Dalam peperangan yang terkenal, peperangan Hittin. Hittin ni dia dekat dengan Nazareth, bukan 200 km Jerusalem. Tentera salib beria kan, mana berjalan akhirnya kalah kat situ. 200 km lebih kurang. Maka Salahuddin Al-Ayyubi pun bergerak, dah kalahkan tentera salib, bergerak pergi ke Jerusalem. Dekat Jerusalem waktu tu hanya dijaga oleh satu orang general salib aja. Kan? Kalau ikut sebagian sejarah kata nama dia Balian, son of Godfrey, Balian. Maka ketika dah kepung, maka Salahuddin pergi panggil pemimpin general kamu. Maka keluar Balian. Balian kata, okey, kau mesti nak tawan Baitul Maqdis ni kan, atau Jerusalem, tak apa, aku akan bakar seluruh bangunan-bangunan dekat sini. Biar kita lus-lus lah. Kau pun tak dapat apa pun. Dan mesti kau akan bunuh seluruh orang-orang salib yang berada di Jerusalem. Sebab 100 tahun dulu kita bunuh orang Islam 70,000. Apa kata Salahuddin? Aku takkan buat demikian. Tapi kau tak nak balas dendam. Aku tidak akan buat demikian. Guruku berbeza dengan guru kamu dan guru mereka semua. Guruku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami orang Islam tidak akan membunuh anak kecil, orang perempuan, orang tua dan orang tidak bersenjata. Serahkan Jerusalem, aku jamin keselamatan 100,000 orang salib yang berada di Jerusalem. Jadi Balian kata apa? Kalau betul katamu, under this term, I'm surrender Jerusalem. So Jerusalem diserahkan kepada Salahuddin Al-Ayyubi pada 1187 Masihi. Dan orang 100,000 seorang pun tak dibunuh, diiring pergi ke Aqsa, pergi ke bahagian laut, bahagian Palestin saja. Maka tuan-tuan sekalian, hidup balik orang Islam, maksudnya maknanya sejahtera lah sekitar Jerusalem. Sampailah tuan-tuan sekalian. Okey, itu habis zaman klasik kita masuk zaman moden. Itu baru mukadimah tadi tau. Ini baru masuk isi ni. Itu tu mukadimah tuan-tuan sekalian. Aduh ustaz, lutut dah sakit ustaz. Pinggang dah. Okay, saya pendek-pendekkan untuk detail bahagian kedua tu kita sambung tahun depan. Tahun depan 2 hari lagi kan. Sambung tahun depan banyak umur rezeki insya-Allah. Tuan-tuan sekalian okey. Kemudian tuan-tuan sekalian okey. Jerusalem ni tuan-tuan sekalian berada lepas zaman Salahuddin Al-Ayyubi, pendekkan cerita, dia dijaga oleh kerajaan Uthmaniyah. Kerajaan Uthmaniyah dijaga, ni pendekkan cerita tau. Kerajaan Uthmaniyah. Sampai daripada kurun ke-15, 16, 17, 18, 19. Uthmaniyah sampai pada 1924. Tahun depan 2024, genap 100 tahun. 1924 kerajaan Uthmaniyah dihapuskan daripada sejarah umat Islam. Genap 1 tahun depan. Sebab tu mana-mana ulama dunia tuan-tuan sekalian cerita tahun depan ada satu kebangkitan yang besar Islam. Dalam hadis disebut sebab 100 tahun saya berbalik daripada Iraq. Berbual dengan ulama-ulama yang di sana, imam-imam di sana, menyebut benda yang sama tuan-tuan sekalian. Kebangkitan 100 tahun. Macam mana cara dia? Itu Allah punya kuasa. Kita tak tahu. Kebangkitan umat Islam. Jadi tuan-tuan sekalian pada 1924 dihapuskan sejarah, maka Jerusalem dan Baitul Maqdis jatuh ke tangan British. Maka British tuan-tuan sekalian dia buat satu perjanjian dinamakan perjanjian Balfour. Perjanjian Balfour ni dalam perjanjian tu ditulis Jerusalem nanti bakal diberi balik kepada orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Mana diberi kepada orang Yahudi. 1948 secara rasminya British cuba mengiktiraf bahawa tanah Palestin itu sebagai tanah orang Yahudi. 1948. Ni tuan-tuan sekalian itulah bermulanya sejarah macam mana Israel tu, maknanya Palestin boleh berada daripada ke tangan orang Yahudi. Dulu tuan-tuan sekalian, macam mana kita nak buat sebuah negara? Kita kalau nak buat sebuah negara, kita kena mendapat pengiktirafan daripada negara lain. Negara lain iktiraf kita. Contoh, zaman Melaka. Melaka pun mengisytiharkan, Sultan Melaka pertama mengisytiharkan, kita lah kerajaan Melaka. Maka dia hantar utusan ke mana negeri-negeri lain, maknanya buat persahabatan, dan negeri-negeri lain mengiktiraf, ini sebuah negara. Itu dulu cara. Jadi dulu mana-mana orang nak buat negara, antara yang masyhur
sama ada dia membuat perhubungan dengan Utsmaniyah atau dengan British. Kan? Dua tu. Sampai Perang Dunia yang pertama, wujud dulu tak nama PBB, tapi macam itulah kesatuan tu. Siapa nak buat negara kena ada pengiktirafan ni PBB ni lah. Tapi Perang Dunia pertama bukan nama PBB lagi. Perang Dunia kedua pun nama PBB. Sebab itu tuan-tuan sekalian, 1948 apa jadi? Tiba-tiba PBB yang maknanya ketua dia US, ketua dia British, France dan sebagainya, iktiraf negeri Israel. Sebab itu tiba-tiba Palestin tak ada. Bukan sebuah negara. Sampai sekarang tau. Palestin bukan sebuah negara mengikut undang-undang dan peta dunia, tak ada. Kan? Dan kita sebagai orang Islam kita tahu, dulu namanya Palestin, sebab itu kita kata tu Palestin. Tapi bagi orang Eropah, tak ada. Bagi dia tak ada. Itu Israel. Bagi dia. Walaupun sejarah rampas apa semua. Ni tuan-tuan sekalian. Sebab itu orang Yahudi ataupun orang-orang Yahudi sekarang ni memang dia sama ada memang langsung memang dia usaha untuk tak ada Palestin, ataupun kalau ada pun dia cuba cadangkan two state solution. Two state solution ni kau iktiraf juga Israel, kita bagi sikit je tanah sebagai negara Palestin. Itu yang Hamas tak nak. Kau datang rumah kita, kau duduk kat rumah kita, tiba-tiba okey, ruang tamu, dapur apa semua tinggal bilik air satu kau punya. Mana boleh? Ini semua kita punya, kan? Dia boleh bagi macam tu. Itu yang Hamas tak boleh. Kan? Itu yang jadi, kan? Dan juga kebanyakan Palestin berperang. Tuan-tuan boleh cuba bayang sebenarnya British ni satu masalah macam tu lah tuan-tuan sekalian. Apa jadi pada saudara-saudara kita selatan Thailand? Perjanjian British Siam. Padahal orang-orang Patani itu perang beratus tahun melawan Siam. Ada Siam kalah, ada Patani kalah. Ada Siam kalah. Mana perang itu berterusan. Tiba-tiba British buat perjanjian, okey, selatan Thailand serah kepada Siam. Tiba-tiba kata kita duduk ke Shah Alam, tiba-tiba okey, Shah Alam ni sekarang tiba-tiba menjadi di bawah Australia. Mestinya kita akan melawan. Apa hal? British ni kerjaan. Jadi sama juga dengan Palestin. Tiba-tiba kita duduk baik-baik. Okey, sekarang negara ni negara Israel. Negara Israel. Okey, kau mesti kau undang-undang ni kena bayar cukai ni, kena itu dan semua. Itu dia orang melawan. Kan? Dan kalau kita di tempat dia orang pun mestilah kita akan apa tiba-tiba jadi macam ini. Mestilah ada perjuangan untuk membebaskan negara asal tu. Ini tuan-tuan sekalian, Masjid Aqsa ni masjid kita. Dia adalah tanah wakaf bagi seluruh orang Islam. And, antara dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan bahawa di antara yang menyemarakkan kebangkitan Islam akhir zaman adalah anak-anak daripada timur. Tuan-tuan suka ke tak suka, tuan-tuan adalah anak-anak timur. Sebab itulah para sahabat mengislamkan laluan timur. Kenapa dia nak bersusah payah mengislamkan laluan rempah dan laluan sutera ni? Kenapa tuan-tuan sekalian? Bukan berniaga itu, tetapi kerana hadis Nabi, akhir zaman kebangkitan daripada anak-anak timur. Oleh kerana hadis itu daripada timur Madinah mana? Mungkin India, mungkin Pakistan. Kita termasuk timur Madinah. Mungkin China, mungkin Jepun. Tapi hatta Israel pun menyebut mengenai orang daripada Nusantara ni. Macam berlaku perang mau ni, Benjamin Netanyahu menyebut tau. Pasal Malaysia, pasal Indonesia. Orang di Nusantara ni. Dia orang dulu macam cover-cover juga. Sekarang dia isytihar je. Kita telah bersedia untuk menyambut Masayah. Masayah dia Dajjal lah. Masayah dia tu. Dia terang je sekarang ni. Dia bersedia untuk membina temple yang ketiga. Bagi dia temple ketiga tu datang untuk menyambut Dajjal tu. Sekarang dia terang je. Dia kata orang daripada Malaysia, Indonesia adalah macam berangan-angan saja untuk membebaskan sini. Kalau dia kata kita ni nothing tuan-tuan sekalian, kenapa dia perlu sebut dan rasa takut dengan kita ni? Kenapa dia perlu koyak? Perkataan koyak tu Soho tau, maksudnya glamour kat sana tau. Perkataan daripada orang Melayu kita ni, Israel koyak kan. Orang Melayu ni disebut-sebut di sana tu. Kenapa? Allah Alam, kita je harimau ataupun singa yang tidur, kita tak tahu. Tapi gerakkanlah supaya maknanya kita kena faham, buat persediaan daripada sudut ilmu, kan? Maksudnya kefahaman, buat persediaan daripada sudut kesatuan dan kecintaan, sayang Allah, sayang Rasul, sayang umat Islam, buat benda-benda itu, wawarkan untuk anak-anak kita, kan? Itu antara benda-benda yang maknanya mengenai Palestin lah. Jadi saya setakat ini saja dulu yang boleh kita kongsikan. InsyaAllah panjang umur, murah rezeki, jumpa lagi.